Tengok tidur pun nampak go. Kejut tidur. Nak tengok bolanya kita. Tapi nak tahajud tak ada semangat. Ini tanda malangnya kita. Iman kita lemah. Ya. Jadi ya, disambung pula hadis ini oleh Imam Abdul Razak dalam musannafnya. Nabi SAW bersabda, "Fa inna Allah azza wa jalla yanzilu fiha li ghurubi asy-syamsi ila as-sama'." Maka sesungguhnya Allah azza wa jalla turun ke langit pada malam itu setelah terbenam matahari. Ini dipanggil hadis mutasyabihat. Jangan ingat Allah macam makhluk turun naik. Apa makna turun? Wallahu alam. Senang cerita. Wahabi ni degil. Dia kata Tuhan turun sungguh. Wahabi tak ada kerja. Dia ingat Tuhan tu macam dia naik turun. Ya. Kalau lah Tuhan turun, bila pula naiknya? Ya. Jadi muslimin muslimat jangan jadi macam Wahabi. Wahabi ni dia rasa dia betul belaka. Jadi muslimin muslimat, Allah lah yang tahu apa makna turun tu. Malaikat ke turun perintah dia ke, dia lebih tahu. Kita pun tak nak pandai-pandai mengata-ngata. Katanya Allah turun ke langit pada malam tersebut selepas terbenam matahari. Macam malam tu qadar juga, iaitu malam tu qadar ni bermula daripada maghrib sampai subuh. Ini pun sama. Lalu Allah Ta'ala berfirman, ada tak orang minta ampun, aku nak ampunkannya. Ada tak orang minta padanya. Maknanya malam tu Tuhan terima taubat istimewa daripada biasa. Tuhan beri ampun istimewa daripada biasa. Tuhan beri rezeki kepada orang berdoa istimewa daripada biasa. Tuhan perkenankan doa istimewa daripada biasa. Ya. Kemudian Nabi berkata, hatta yatlu'al fajru, sehinggalah terbit fajar. Allah Ta'ala seru begitu. Jadi muslimin muslimat, hadis ini isnadnya dhaif, tapi bukan dhaif jiddan, bukan maudhu'. Jadi kita kena amal lah. Jadilah orang soleh yang pantang dengar ada peluang, mereka bekerja-kerja mencari peluang itu. Orang tak soleh, dia dengar peluang berniaga, dia pergi. Kursus bela ikan keli, pergi. Kursus bela lintah, pergi. Kursus bela burung walik, pergi. Cari duit pandai sangat, tapi bila orang seru pada ibadat tak buat apa-apa. Ini orang panggil mata duitan, bukan mata akhirat. Kita nak jadi mata akhirat. Dengar hadis dhaif pun kita rebut, apatah lagi hadis sahih. Ya, jadi muslimin muslimat, malam ni kita ubahlah. Bangunlah tahajud. Adapun amalan baca Yasin pada malam nisfu Syaban, hadisnya maudhu' muslimin muslimat. Hadis maudhu', bukan hadis sahih, bukan hadis dhaif. Tetapi memang ianya menjadi amalan orang tasawuf. Disebut oleh Al-Imam Al-Allamah As-Sayyid Muhammad bin Muhammad Al-Husaini Az-Zabidi, yang dikenali dengan nama Murtada, dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin. Beliau menyebut tentang bacaan Yasin ini. Memang tidak ada hadis, tapi beliau kata ianya amalan, ya, amalan orang-orang saleh, amalan para sufi. Dan orang sufi ni kalau saleh betul memang kira wali lah. Ya, sufi yang sebenar, bukan sufi belagak. Sufi belagak yang biarkan misai janggut tak potong, pakai baju tanpa tampal, tapi hati busuk nak buat apa? Ya, ini sufi yang sebenar, yang zahir batin dekat dengan Allah, zahir batin buat ibadat, zikrullah sentiasa, yang zuhud kepada dunia. Sufi yang macam sahabat, inilah yang waliullah. Mereka menghidupkan baca Yasin 3 kali pada malam nisfu Syaban. Saya tak berani kata haram. Kita kena hormat orang, para ulama muslimin muslimat, sebab Nabi tak larang. Jadi ya, kalau hadis maudhu' pun mereka buat, bukan nak buat kerana hadis maudhu', tapi sebenarnya bertepatan dengan hadis-hadis lain tentang fadilat Yasin. Ya, muslimin muslimat, kalau apa ni, kalau baca hadis-hadis Yasin, dan alhamdulillah, insya-Allah pada masa akan datang, kalau diizinkan Allah, Telaga Biru akan keluarkan tafsir surah Yasin berdasarkan tafsir Jalalain. Bukan surah Yasin macam ada sekarang, itu terjemahan. Surah Yasin, tafsir surah Yasin berdasarkan tafsir Jalalain. Projek ini dibuat di Telaga Biru, di bawah unit saya, unit terjemahan. Sebab saya jaga sebagai ketua unit terjemahan di Telaga Biru yang Ustaz Hazam punya tu. Dan sekarang ni nak keluarkan tafsir Jalalain, insya-Allah keluar, saya akan promosilah juzuk amma, dan dalam proses terakhir, insya-Allah bulan ni akan cetak. Kemudian akan keluar Yasin. Yang pentingnya dalam kitab itu dah dibuat research. Ya, saya himpunkan lebih kurang, kami himpunkan, bukan saya lah, kami himpunkan lebih kurang 19 hadis tentang Yasin. Selama ni kita tahu satu ya.
Ya, satu je dalam buku Yasin tu, satu hadis itu pun salah baris. Dia kata Ma'qil bin Yassar lah, macam-macam. Sebenarnya Ma'qil bin Yassar. Ya. Jadi ada 19 hadis. Antara hadis-hadis itu adalah hadis yang berbunyi begini. Riwayat daripada Abu Hurairah. Ada ulama kata sahih hadisnya. Ada kata dhaif, tak ada masalah lah. Yang kata sahih berdasarkan sanad-sanad lain, dipanggil syawahid. Ya, katanya Nabi bersabda begini, ya, man qara'a yasin fi lailatin ibtigha'a mardatillah ghufir asbaha maghfuran lah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebab riwayat pelbagai, ya, lafaz pun hampir-hampir. Maknanya sesiapa membaca surah Yasin pada satu malam semata-mata nak mencari keredaan Allah, bukan kerana riak, bukan kerana nak makan nasi lemak orang buat kat masjid, bukan, kerana Allah, nescaya berpagi-pagi ia dalam keadaan diampunkan dosanya. Masya Allah. Iaitu fadilat Yasin. Nabi kata pada satu malam, Nabi tak kata malam Jumaat. Maknanya tak salah lah buat malam Jumaat. Ni ada ustaz kata haram baca Yasin malam Jumaat. Ikut mana pulak marinya kata haram? Orang baca Yasin bukan berjoget dalam masjid. Ya, ini Wahabi belaka lah ni. Jenis jadi Wahabi ataupun jadi Wahabi tak sedar. Dia bukan Wahabi tapi jadi Wahabi juga. Ya, Wahabi ni bahaya, ya. Jadi muslimin-muslimat, warak lah, ya. Jangan kata haram benda-benda ibadat ni. Sesiapa pandai-pandai mengharamkan sesuatu sedangkan tak haram, Tuhan marah. Ingat molek kaedah tu. Ya, siapa kata haram benda yang tak haram, Tuhan marah, ingat molek. Dosa besar. Dosa besar. Itu saya tak nak huraikan masa panjang. Ini pun dah panjang dah. Ya, jadi muslimin muslimat, baca Yasin malam Jumaat tidak salah, bahkan molek. Saya tak kata sunnah Nabi, tapi sunnah Nabi secara umum. Sebab Nabi kata bacalah Yasin pada satu malam. Sesiapa baca Yasin pada suatu malam, pagi esok tak apa dosa dia. Masya Allah. Malam apa tak kira lah. Jadi molek jugalah kalau masjid ubah sikit. Jangan duk baca malam Jumaat saja. Ada duk pusing malam. Malam Jumaat, malam Senin, malam Ahad, malam Selasa. Supaya masyarakat faham apa malam pun boleh baca. Begitu. Ya, salahnya tak molek jugalah asyik-asyik Jumaat je. Malam lain tak baca. Itu masalah juga. Orang panggil kita memberikan salah faham kepada masyarakat. Okey, itu satu. Yang kedua, ada hadis pula. Hadis ni dhaif sanadnya, tapi tak ada masalah. Boleh amal dalam fadailul amal. Nabi bersabda, sesiapa baca Yasin kemudian lepas baca dia doa kepada Allah minta hajat, Tuhan tunaikan hajatnya. Itu ya. Jadi orang baca Yasin malam nisfu Syaban ni bukan sekali, 3 kali. Maknanya Tuhan ampun 3 kalilah dosa dia. Allah sebersih-bersihnya. Cuba bayang, dia basuh baju 3 kali basuh, agaknya jadi macam mana ya. Ya, jangan kata semakin sangat putih, hak hitam pun jadi nak jadi putih juga. Ya. Jadi baca Yasin 3 kali dapat 3 kali ganda pengampunan dosa. Kemudian lepas baca Yasin berdoa, Tuhan terima doa tu. Jangan tanya hadis lah, dah cukup dah. Dah cukup dah. Maka ya muslimin muslimat, atas dasar itulah saya percaya ulama lebih alim daripada saya, ya, mereka amalkan amalan itu. Kemudiannya memang ada ulama mengatakan malam nisfu Syaban, malam dicatat segala takdir tahunan, setahun-setahun tu, takdir sepanjang umur tu, itu dah ditulis di Lauh Mahfuz. Ya, yang setahun-setahun ini ditulis pada malam nisfu Syaban mengikut satu pendapat ulama. Ya, sejak zaman dahulu pun dah ada, dah bacalah kitab tafsir Qurtubi. Dah ada ulama kata tidak, pada malam Lailatul Qadar. Ada ulama kata dua-dua malam tu tulis belaka. Begitu belaka. Ya, jadi kena hormatlah ulama yang kata pada malam nisfu Syaban tulis takdir. Awak tak setuju, janganlah marah kat awak. Kenapa kami nak ikut awak? Ulama ramai kan, tak wajib ikut Ibn Taymiyah. Yang awak nak ikut sangat Ibn Taymiyah tu, mana hadisnya? Gitu kita kata kat Wahbi. Ya, jadi muslimin muslimat, atas dasar itulah ulama setiap malam nisfu Syaban amal baca Yasin dan baca doa. Tapi yang saya sedihnya, masyarakat kita jenis sembah Allah ikut musim. Sembah Allah ikut musim. Allah Ta'ala tu Tuhan dia ikut musim. Dengan makna masa raya datang ramai, hari Jumaat datang ramai, malam nisfu Syaban sunyi sepi, jalan-jalan raya pakat datang masjid belaka. Comel datang masjid, tapi perangai buruk datang pada malam nisfu Syaban saja. Ini kena blebel lah. Kena blebel, orang kata. Sepatutnya masjid buatlah di samping Yasin tu buat ceramah. Jangan pula ceramah saja Yasin tak ada. Ya,
Ini pun macam Wahabi juga. Jadi buat ceramah dan Yasin. Ceramah dulu baru Yasin. Jangan Yasin dulu jangan cabut lari. Liar betul masyarakat kita ni. Ceramah dulu, jangan panjang setengah jam cukup lah. Beri nasihat dulu supaya ubah cara datang masjid dan sebagainya, tutup aurat, macam-macam perkara lah. Lepas tu baru baca Yasin. Itu cara yang paling molek. Malam ni sempat lagi nak atur ni, mana-mana ustaz call lah. Tak payah panggil saya. Panggil lah ustaz mana, saya pun sibuk juga. Untuk datang bagi tazkirah. 20 minit, setengah jam cukup. Berikan pengisian jiwa kepada hamba-hamba Allah yang malas datang masjid tu. Yang datang bawa anak, bawa cucu malam tu, bawa air siap, bawa kuih, kita tegur sikit mereka dengan cara berhikmah supaya ubah cara hidup. Beritahu kepada mereka tak cukup beribadat semalam saja, kena buat ibadat datang masjid setiap malam. Jadi muslimin muslimat, itulah yang saya rasakan saya nak sampaikan sebagai mukaddimah yang agak penting pada pagi ini supaya kita faham dan sedar. Jadi sesiapa yang kata haram buat malam baca Yasin 3 kali malam nisfu Syaban, itu adalah orang yang pelampau, orang tak takut dosa, mudah-mudah mengharamkan benda sesuatu perkara tanpa dalil yang jelas, sedangkan ianya memang diamalkan oleh orang-orang tasawuf. Dan saya juga taklah kata sunat, sebab benda tu tidak ada dalil yang khusus, tetapi molek. Orang panggil bid'ah hasanah. Siapa buat molek, yang tak buat tak dah rugi. Tapi yang kita tak naknya, orang duk baca Yasin kat masjid, dia duk kedai kopi, kedai mamak, duk isap rokok, makan roti canai. Orang macam ni tak pedah sikit habuk. Sunnah Nabi pun tak ikut, bid'ah hasanah pun tak buat. Yang dia buang masa isap rokok pula, jadi haram muslimin muslimat. Dia rasa dia ikut sunnah kot. Dia kata pergi masjid bid'ah. Tapi duk kedai mamak tu isap rokok tu apa ceritanya? Jadi jangan jadi gitu. Orang panggil ditipu syaitan. Seterusnya muslimin muslimat, kita sambung tajuk kita muka surat 42. Tajuk ni penting muslimin muslimat. Iaitulah katanya zat ilahi. Kalau bahasa Arab dipanggil az-zatul ilahiyah. Az-zatul ilahiyah. Ataupun dikata zatullah. Az-zatul ilahiyah maknanya zat ketuhanan. Saya tak suka terjemah begini. Yang paling cantiknya zat Tuhan. Sebab zat ketuhanan ni lain sikit maknanya. Ketuhanan ni dia adalah kata nisbah saja, tapi taklah salah sangat. Zat Tuhan itulah zat Allah. Az-zatul ilahiyah, zat Tuhan, zat Allah. Nak bicara tentang zat Allah pada pagi ni muslimin muslimat, ini asas kita dalam mengenali Allah. Kalau kita faham hakikat zat Allah, senanglah kita nak tahu, nak faham sifat-sifat Allah. Jangan jadi macam Wahabi. Wahabi tak faham tentang zat Allah. Sebab itulah mereka kata Tuhan ada muka sungguh-sungguh, cuma tak sama dengan makhluk. Muka Allah ada tangan sungguh-sungguh. Allah ada kaki sungguh-sungguh. Allah ada mata 2 butir, mata sungguh-sungguh. Telinga 2 sungguh-sungguh. Orang ini Wahabi. Cuma dia kata tak sama dengan makhluk. Ulama larang kata begitu muslimin muslimat. Sebab siapa kata Tuhan ada tangan sungguh-sungguh, mata sungguh-sungguh, kepala, telinga sungguh-sungguh, muka sungguh-sungguh, maka dia menyamakan Allah dengan makhluk. Wahabi ni, sebab itulah orang tak belajar molek, dia kata Wahabi Salafi. Padahalnya Wahabi bukan Salafi. Wahabi adalah golongan pelampau yang mendakwa mereka Salafi. Semua orang boleh dakwa. Syiah pun dakwa mereka pejuang Ahlul Bait, pejuang keluarga Nabi. Tapi betul ke dakwaan mereka? Kita kena kaji. Jangan dengar orang dakwa kita terima. Mereka pun mendakwa dia serang Taliban sebab menentang keganasan. Semua orang boleh dakwa. Pelacur pun dia dakwa saya mencari rezeki yang baik, supaya anak saya tak mati kelaparan. Semua orang dakwa. Yang buat maksiat pun dakwa macam-macam. Artis pun mendakwa saya buat benda baik sebab saya menghiburkan masyarakat. Orang yang lengah-lengah kerja bila dengar lagu saya, dia rasa tenang jiwa. Islam pun suruh hibur. Macam-macam cerita. Orang yang bersukan pula, yang pakai seluar dalam saja duduk berlari itu pun, kalau kita tanya, Islam suruh bersukan. Sedap cakap. Jadi janganlah kita terpedaya. Wahabi kata kami ikut sunnah, ikut Quran sunnah, ikut Imam Syafi'i. Dakwa saja. Jangan tertipulah. Orang dah lama dah ikut Imam Syafi'i. Cuma kita jahil, tak belajar molek. Akhirnya orang jawab, kita tak boleh nak jawab. Kita rasa dia betul, kita salah. Seolah-olahnya beginilah. Orang yang tak pandai, orang Islam yang tak pandai, pergi berdebat dengan padri Kristian, kalahlah dia. Adakah dia kata Islam salah, Kristian betul? Jangan.
Islam tetap benar walaupun awak kalah macam mana pun, TKO pun, sebab awak tak ada ilmu. Ya. Itu je. Ini dak. Ya, ini dak. Dia mentang-mentang jumpa orang Wahabi tunjuk hadis, tunjuk Quran, dia terus